Eh, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya di youtube.com/Azril Nazli alias. Jadi topik hari ni saya nak borak ialah pasal sim racing sebab PKP akan bermula esok. Jadi grup saya SRE Sim Racing Enthusiast dah mula menganjurkan perlumbaan hampir setiap hari. Jadi kemarin di Road America dan semalam di Charlotte menggunakan jentera yang mudah dipandu dalam simulator iRacing, iaitu Mazda MX-5 dan juga Pontiac Solstice. Jadi saya nak bagi sedikit tips lah bagaimana nak improve diri anda dalam dunia sim racing ni. Jadi anda lihat cara saya memandu. Tiada spotter nak bagi tahu kau on the left, kau on the right ke, ada kereta kat belakang kan. Jadi dalam dunia perlumbaan ni, dalam road racing, dia tak ada spotter nak bantu anda. Spotter cuma bagi tahu bila nak pit, dia tak ada bagi tahu kereta kiri, kanan, depan, belakang. Jadi perkara pertama kena pay attention ialah, ini saya bercerita kalau anda menggunakan VR lah, set virtual reality di mana dah banyak dah ahli SRE ni menggunakan VR. Jadi pada saya yang paling penting VR ialah untuk tidak menggunakan virtual mirror kat atas tu, sebab itu pada saya tak realistik. Jadi sebenarnya guna ni, nampak tak ni, cermin kanan ni, dengan satu cermin yang saya dah boleh agak kereta kat belakang tu berapa jauh, lokasi di mana. Jadi pada saya sebenarnya kalau ikut saya pernah berborak dengan pelumba sebenar MSF, dia kata cermin ni distraction, mengganggu dia orang punya performance. Daripada dia orang, selagi tak ada kereta side by side kiri atau kanan, semua available route ataupun race line tu kita punya. Nah, selagi tak ada dengar tak ada nampak kereta side by side. Jadi sebenarnya contoh je, saya ambil selekor depan ni Jadi sebab tu saya nak menuju ke selekor depan ni, selagi saya tak nampak kereta belah kanan ni, saya boleh ambil selekor depan ni dengan race line yang saya guna. Dia tak akan ganggu. Maksudnya dia dekat belakang lah. Jadi itu rule pertama, maksudnya kita menggunakan race line kita, tapi kita tak gunakanlah semua race line. Kena berlatih lah menggunakan race line seminima boleh untuk berlumba. Jadi tak perlu nak harapkan ada kereta kanan baru ambil race line, nak harapkan kereta kiri baru nak ambil race line. Okay. Jadi pada saya cermin tu penting daripada spotter. Maknanya saya berlumba, kalau tengok saya berlumba kat YouTube, kalau tajuk je lumba online dalam videos, anda akan perasan saya tak ada guna visual mirror, saya tak ada guna bantuan spotter, dan seating saya lebih kurang macam seating kereta ni lah. Actually macam kepala saya kat sini, sebab saya nak nampak depan tu jelas. Jadi macam saya memandu ni, selagi saya tak nampak kereta side by side, maknanya tu saya punya rights lah. Maknanya race line tu milik saya. Macam tu, kita tak perlu takut nak ambil race line ni boleh ke. Jadi pada saya spotter dalam iRacing tu silap ataupun mengganggu tumpuan, sebab spotter tu asalnya dicipta untuk perlumbaan oval. Jadi bila reliance terlalu tinggi kat spotter je, jadi kita jadi robot ataupun jadi kaku, tak pandai nak agak kereta tu kat mana. Jadi pada saya, next, invest beli headphone ataupun earphone yang high quality. Jadi dalam iRacing tu ada satu option nama dia surround sound, dan sistem prosesor bunyi menggunakan teknologi X Audio, boleh dengar dengan jelas sebenarnya kereta kiri atau kanan sebenarnya. Jadi pada saya tak perlu tengok cermin pun dah tahu ada kereta belah kanan. Kita dah automatic, aku maintain lane ni, satu je. Dia akan mengambil masa untuk membiasakan. Jadi kalau anda belum biasa, cuba matikan spotter lumba-lumba. Jika anda datang dari dalam dunia Assetto Corsa ke GT Sport, mana ada spotter nak bagi tahu kereta kiri kanan ke belakang. Memang kat dalam GT Sport tu ada radar lah, tapi
apa tu, dalam racing pula dia hampir realistik, tapi saya tak rasa spotter tu realistik. Sebab spotter tu asalnya didesign untuk geng-geng oval. Jadi bila dia geng oval, dia tak boleh cope dengan perlumbaan road racing yang sentiasa kiri kanan macam ada ruang kan. Dan bertambah buruk pula dengan latency kita yang agak tinggi di server racing, iaitu 300 millisecond untuk latency server kita. Jadi spotter pun buat kerja pun lembab. Dah cakap kanan, tiba-tiba ada kereta belah kanan. Kalau spotter kata clear dia, tiba-tiba ada kita masuk, tiba-tiba ada kereta. Jadi itu sebenarnya masalah pada saya, masalah tu lah, masalah latency sebenarnya. Dan kita terlalu bergantung kepada bantuan untuk berlumba. Jadi pada saya, sebab saya bukan berlumba, saya selalu menyertai aktiviti track day dalam lintas Sepang. Dalam track day, macam mana saya nak tahu ada kereta belah kanan kiri kanan? Harap-harapkan cermin dengan bunyi sebenarnya. Walaupun pakai helmet, saya dengar bunyi kereta, kereta belah kanan. Lepas tu harapkan cermin ni nak tahu kereta kat belakang kat mana. Dan 90% kena pay attention mata kita ni kat jalan kat depan. Jadi kalau kita asyik perhatikan cermin ni, dia mengganggu pada saya. Cermin ni gunanya bila kita nak tahu lokasi kedudukan kereta di jalan lurus lah. Selagi dia tak side by side, pada saya selamat untuk mengambil semua race line. Sebab kalau kita hilang tumpuan, lihat cermin sahaja, timing hilang. Macam tu lah teori saya. Pada saya, saya gunakan teori yang macam tu. Okay. Jadi sampai sini saja borak saya tentang tips sim racing. Jadi kalau anda menggunakan VR, gila naik motor ni. Orang gerak naik motor ni memang tak ada otak ke apa? Boleh dia lintas depan pick up tu. Cacat degatnya kot. Okay, apa tu pada saya ialah yang ni untuk yang geng VR je. Dia tak applicable untuk geng triple ataupun geng single. Saya tak tahu boleh ke tak kan. Tapi kalau VR, untuk menambahkan lagi deria rasa tu, pada saya matikan spotter dan jangan guna virtual mirror. Belajarlah guna teknik macam tu, insyaAllah anda akan enjoy lagi dunia sim racing anda. Sampai sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.